Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri video saya yang menjelaskan buku saya Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bid'ah. Kita masih lagi dalam zikir yang ke-6 dan kali ini saya akan membicarakan bid'ah yang berlaku pada zikir yang ke-6. Baik, zikir ke-6 ialah membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas selepas solat fardu. Namun apa yang berlaku ialah sebahagian imam membacanya setiap kali sebelum solat fardu. Yang ini dengan membaca surah An-Nas, surah An-Nas sahaja ya. Bezakan bahawa letaknya bid'ah bukan pada membaca surah An-Nas kerana ia memang daripada Al-Quran. Tetapi bid'ah itu berlaku pada mengkhususkan waktu bacaan sebaik saja sebelum memulakan solat. Seolah-olah itulah waktu yang disyariatkan. Seolah-olah itulah waktu yang dianjurkan untuk membaca surah An-Nas. Para pecinta bid'ah lazim berhujah bahawa ia dilakukan sebelum solat, bukannya di dalam solat. Maka memandangkan ia sebelum solat, seseorang itu bebas melakukan apa yang dia kendaki. Hujah ini dijawab bahawa seseorang itu memang bebas melakukan apa yang dikendakinya sebelum solat. Namun apabila ia dilakukan setiap kali sebelum solat, tidak pada waktu yang lain kecuali sebelum solat, maka ia telah menjadi sebahagian daripada pakej solat, di mana pakej seperti ini tidak pernah dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyebut tentang para imam solat, kebanyakan imam yang saya dapati from my own observation yang membaca surah An-Nas sebelum solat adalah para imam lulusan sekolah tahfiz. Mereka memiliki hafalan, bacaan dan suara yang amat baik dalam membaca Al-Quran. Ini tidak diragukan, tidak dinafikan. Namun sayang sekali mereka jauh daripada sunnah Rasulullah SAW dalam hal-hal yang berkaitan solat, baik sebelum, semasa dan selepas mengimamkan solat. Justru pada kesempatan ini ingin saya nasihatkan kepada para ibu dan bapa yang ingin menghantar anak mereka ke sekolah tahfiz. Dua perkara yang ingin saya nasihatkan. Pertama, jangan menghantar anak-anak ke sekolah tahfiz kerana inginkan syafaat mereka di hari akhirat kelak. Sementara anda, baik ibu atau bapa atau kedua-dua ibu dan bapa, dari sudut iman dan amat soleh, amatlah tak elok pula nak sebut sementara sedang puasa ni kan. Ini kerana tidak ada hadis sahih yang menjanjikan anak yang hafal Al-Quran dapat memberi syafaat kepada ahli keluarganya. Hadis yang masyhur bermaksud sesiapa yang membaca Al-Quran kemudian menghafalnya, menghalalkan segala yang dihalalkan oleh Al-Quran, mengharamkan segala yang diharamkan oleh Al-Quran, maknanya mengikuti, mentaati ajaran Al-Quran, nescaya Allah memasukkannya dalam syurga dan memberi syafaat kepada 10 orang daripada ahli keluarganya, yang mana setiap daripada mereka sudah pasti wajib memasuki neraka. Maknanya seseorang itu ahli keluarganya ada yang memang sudah layak, memang akan masuk neraka sebab kesalahan-kesalahan di dunia. Tetapi disebabkan salah seorang daripada ahli keluarganya itu adalah seorang hafiz Al-Quran, maka dengan syafaatnya tu dia tidak masuk ke neraka. Ini hadis yang masyhur, namun darjatnya adalah sangat dhaif atau dhaif jiddan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, hadis nombor 2905, dan ia dinilai dhaif sendiri oleh Imam At-Tirmizi. Bahkan Imam At-Tirmizi berkata tidak ada baginya sanad yang sahih. Lihat penjelasan lanjut tentang hadis ini dan beberapa hadis lain yang seumpama yang telah dibincangkan oleh Profesor Dr. Rozaimi. Link saya berikan dalam kotak description. Maksudnya dalam bab ini, orang yang anak dia hafal Quran dapat memberi syafaat kepada 10 ahli keluarga di hari akhirat kelak. Memang terdapat beberapa riwayat, namun kesemuanya adalah dhaif ataupun dhaif jiddan. Okay? Dan perkara ini telah dibincang dengan lebih terperinci oleh Profesor Dr. Rozaimi. Link saya berikan dalam kotak description.
Okey, oleh kerana syafaat adalah urusan akidah berkaitan hari akhirat, maka hendaklah kita berpegang kepada hadis-hadis yang sahih dan hasan sahaja, bukan yang dhaif atau yang lebih lemah lagi, yang lebih dhaif lagi, yang dhaif jiddan ke maudhu ke yang tidak ada asal usulnya. Baik, itu tentang hadis tu. Sebab pada pengamatan saya, ada ibu bapa ramai juga yang tujuan sebenar mereka hantar anak ke sekolah-sekolah tahfiz, ke mahat-mahat tahfiz ialah kerana menginginkan syafaat daripada anak itu di hari akhirat kelak, kerana hadis tersebut, ya, padahal hadis itu adalah dhaif jiddan. Maka bagi ibu bapa, hendaklah anda yang berusaha meningkatkan iman, amal soleh, seandainya ada kesalahan-kesalahan masa lampau, hendaklah bertaubat, beristighfar. Allah sentiasa menerima taubat kita, Allah sentiasa menerima istighfar kita. Janganlah pula menjadikan anak untuk dapatkan syafaat, sebab hadis itu pun adalah hadis yang dhaif. Baik, itu yang pertama. Kedua, apabila menghantar anak ke sekolah tahfiz, pilihlah sekolah yang turut mengajar sunnah Rasulullah SAW dan bukannya sekolah yang bid'ah. Sekolah tahfiz yang bid'ah ni boleh dikenali dengan logo capal yang ada di dinding ke atau di pakaian guru-gurunya, selendang yang tergantung di bahu guru-gurunya, dan majlis-majlis bid'ah yang diikuti sebagai aktiviti luar sekolah. Cari, selidik dan pilihlah sekolah tahfiz yang sunnah, supaya anak-anak kita dapat belajar Al-Quran dan As-Sunnah, bukan Al-Quran sahaja. Macam mana, ya? Bila kita pergi ke sekolah tahfiz tu, mahat tahfiz tu, kita jumpa dengan mudirnya ke, pengetuanya ke, guru-guru, ustaz-ustazah yang mengajar. Tengok cara pakaian dia. Tengok sekolah tu macam mana. Ada capal sana, capal sini, gambar tok guru. Mereka satu lagi ni, gambar guru-guru suka tampal kan. Itu tentang menampal gambar itu, ada saya buat video khas tentangnya. Okey, dan kita tanya dia apa aktiviti tambahan yang dibuat. Tengok apakah majlis-majlis yang pergi. Kalau majlis tu majlis yang qasidahnya tu yang duduk tiba-tiba menyanyi boleh berdiri, kono Rasulullah hadir. Jangan pergi, jangan hantar anak ke mahat tahfiz yang seperti itu. Baik, kembali kepada topik asal. Para tokoh salafus soleh berkata, apabila direka dan diamalkan sesuatu bid'ah, maka bersamaan dengan itu akan hilanglah satu sunnah yang lain. Dalam kes ini, apabila diamalkan bid'ah membaca surah An-Nas setiap kali sebelum mengimamkan solat, telah hilang dua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, pada pengamatan saya, para imam yang membaca surah An-Nas sebelum solat, mereka tidak pula membacanya, ataupun lebih tepat membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebagai zikir selepas solat. Sebab para imam ni mereka akan memimpin zikir secara kuat selepas solat, dan antara bacaan zikir yang dibaca tu, yang 3 surah tu tidak ada pula. Padahal inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Inilah yang sunnah, dibaca sebagai zikir selepas solat dan bukannya sebelum solat. Okey, kedua, para imam yang membaca surah An-Nas sebelum solat, tujuan mereka baik, ialah menjauhi gangguan bisikan syaitan ketika sedang melaksanakan solat. Sebenarnya yang sunnah ialah apabila berlaku gangguan bisikan syaitan ketika sedang solat, baik ketika menjadi imam atau makmum, baik solat berjamaah atau solat berseorangan, ialah membaca ta'awuz 3 kali dan meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Ini adalah ludah yang tanpa mengeluarkan air liur. Contohnya kita sedang solat, kemudian rasa ada gangguan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu caranya kita ludah tanpa mengeluarkan air liur. Dalilnya ialah hadis berikut yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 2203, di mana seorang sahabat yang bernama Utsman bin Abi Al-Ash radhiyallahu anhu menceritakan, maksudnya, aku datang menemui Nabi SAW dan mengadu, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan sering mengganggu aku dalam solat dan bacaan aku menjadi bercampur aduk antara salah dan benar. Maka Rasulullah SAW bersabda,
Bermaksud itu adalah syaitan yang digelar khanzab ataupun namanya khanzab. Maka apabila kamu merasai gangguannya, maka berlindunglah kepada Allah daripada gangguannya dengan membaca auzubillah minasyaitonirrajim dan ludahlah ke kiri, ke arah kiri kamu sebanyak 3 kali. Kemudian Uthman bin Abi Al-Ash menceritakan, aku mengamalkan yang sedemikian. Lalu Allah menghalau syaitan daripadaku. Berarti tak ada lagi gangguan ya. Demikian hadis daripada Sahih Muslim. Hadis ini berserta teks Arabnya ada dalam buku saya, Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bid'ah. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seandainya dirasakan gangguan bisikan syaitan dalam solat, baik solat bersendirian, baik solat berjemaah, baik solat wajib, baik solat sunat, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan ludahlah ke kiri sebanyak 3 kali. Tak payah keluar air liur, bila keluar nanti kotor pula ke ataupun kena jemaah di sebelahnya pula. Benda ini memang janggal. Bila anda buat confirm 100%, confirm 100% orang akan kata ni Wahabi je buat benda macam ni. Tak apa, sebab yang digelar Wahabi, yang dituduh Wahabi ialah orang yang mengamalkan ajaran agama berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi ia janggal, aneh, tak biasa di kalangan masyarakat. Memang gitu pun ya. Tapi beranikan diri sebab mana tahu orang di sebelah anda, orang yang memerhatikan anda, dia pun tertanya-tanya, dia pun bertanya kepada anda pun menjelaskannya dan anda dapat menyebarkan, dapat mengajar sunnah kepada dia. Sebab perkara ini adalah sesuatu yang mungkin saya boleh kata hampir tak ada yang tahu. Kalau yang tahu pun segan-segan nak mengamalkannya. Okey, baik. Demikianlah balik bid'ah yang berlaku terhadap bacaan zikir yang ke-6. Kita jumpa lagi insya-Allah dengan bacaan zikir yang ke-7 pula. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.